kedua-dua adat ini bermula apabila seorang pembesar di Sumatera membahagikan pentadbiran kawasannya kepada dua orang anak lelaki beliau, iaitu Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketemanggungan. Kedua-dua beradik ini menjadi pengasas kepada institusi adat Melayu yang terbesar, iaitu sistem sosial yang mengembangkan cara hidup aristokrat patrilineal, iaitu adat Temanggung, dan sistem sosial kerajaan yang bercorak demokrasi matrilineal, iaitu adat Perpatih. Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan ialah dibawa dari India, dan adat Perpatih boleh dibahagikan kepada dua, iaitu undang-undang atau peraturan yang digunakan di Negeri Sembilan, Melaka dan Perak. Satu lagi ialah undang-undang adat Perpatih yang diamalkan di Sumatera, terutamanya dari Minangkabau. Pelaksanaan adat Perpatih dalam segi politik dalam pemerintahan ialah teraju pemerintahan tidak boleh dikuasai secara mutlak oleh sesiapa pun, kerana setiap jawatan dilantik oleh jawatan yang lain. Dalam hal ini, orang lelaki tidak mempunyai hak kecuali hak dalam mentadbir. Mereka yang melanggar adat akan dibicarakan dan dihukum. Ketua pentadbir dan pemerintah yang tertinggi ialah Yang di-Pertuan Besar atau Yang Tuan Besar, dianggap raja. Seterusnya diikuti oleh undang, lembaga, buah-pak dan anak buah. Yang Tuan Besar dilantik oleh 4 undang. Undang dipilih oleh lembaga, lembaga dipilih oleh buah-pak dan buah-pak pula dipilih oleh anak buahnya. Sistem pelantikan ini dibuat berasaskan peringkat dari bawah ke atas seperti ini. Undang-undang jenayah ini lebih menekankan sifat bertimbang rasa, di mana seseorang yang melakukan kesalahan akan didenda mengikut kesalahannya dan mangsa diberi ganti rugi. Sebagai contoh, hukuman terhadap kesalahan mencuri. Pesalah akan dihukum dengan memulangkan barang yang dicuri atau membayar ganti rugi. Dari segi ekonomi dalam pembahagian harta pula, sememangnya kita tahu bahawa adat Perpatih lebih menekankan kepada pihak wanita, di mana apabila berlaku perceraian, segala harta diuruskan oleh waris terdekat pihak isteri hingga diselesaikan oleh buah-pak, di mana pada umumnya harta pasangan suami isteri dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu harta carian, harta dapatan dan harta pembawaan serta harta sebelah. Harta carian ini ialah harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri sepanjang perkongsian hidup. Harta itu akan dibahagikan kepada dua jika berlaku perceraian. Harta dapatan pula harta yang dimiliki oleh isteri sebelum berkahwin. Jika berlaku perceraian, harta itu kekal di tangan isteri. Harta pembawaan pula iaitu harta yang disedia dimiliki oleh suami sebelum berkahwin. Bekas isterinya tidak boleh menuntut harta itu jika berlaku perceraian. Harta sebelah pula iaitu harta asal kepunyaan suami dan isteri yang diberi oleh ibu bapa sebelum berkahwin. Harta itu akan dikembalikan kepada suami dan isteri berkenaan jika berlaku perceraian. Ini dapat menjaga keupayaan wanita yang tidak terbela dalam pembahagian harta apabila berlakunya perceraian. Dari segi sosial dalam kekeluargaan dan perkahwinan juga dapat dilihat dari setiap suku yang dipecahkan kepada beberapa bahagian kecil, iaitu perut. Setiap perut dipecahkan kepada ruang dan setiap ruang kepada rumpun. Susunan keluarga disusul galur kepada keturunan sebelah ibu, iaitu ibu, anak-anak perempuan, anak-anak lelaki, cucu perempuan, cucu lelaki dan seterusnya. Hubungan antara anggota masyarakat sangat rapat dan dianggap bersaudara.
Perkahwinan sesama suku tidak dibenarkan kerana dianggap bersaudara. Perkahwinan hanya dibolehkan dalam suku yang berbeza. Sistem perkahwinan ini disebut eksogami. Selain itu, sistem perkahwinan eksogami berperanan untuk mengekalkan hubungan dalam suku setiap hubungan persaudaraan, mengeratkan hubungan antara suku serta mengawal kelakuan sombong yang melibatkan suku lain. Sebagai contoh, apabila seseorang lelaki itu berkahwin, pertalian dia dengan sukunya terputus sebaik sahaja ikatan perkahwinan itu terjalin. Perkahwinan antara dua orang yang berlainan suku, iaitu lain suku dan lain waris, amat digalakkan. Dalam hal ini, perkahwinan menekankan kerjasama dan jalinan kekeluargaan yang rapat. Sebarang urusan dan masalah berkaitan perkahwinan dan perceraian menjadi urusan keluarga dan buapa tanpa pengesahan daripada pihak itu. Perkahwinan dan perceraian tidak boleh dilakukan sama sekali. Amalan muafakat amat ditekankan dalam kemasyarakatan ini kerana peraturan hidup yang berlandaskan kepentingan hidup bersama, di mana bergotong royong dan bekerjasama bagi membolehkan setiap anggota masyarakat melibatkan diri dalam semua jenis kegiatan yang dilakukan. Dalam hal itu, setiap anggota masyarakat dianggap mempunyai kebolehan dan kemampuan tertentu. Dalam hal ini juga, tiada seorang pun boleh disisihkan daripada masyarakat meskipun dia cacat. Oleh itu, sesuatu usaha yang berjaya disifatkan sebagai kejayaan kelompok masyarakat dan bukannya kejayaan individu. Jika kejayaan sebaliknya berlaku, semua anggota masyarakat perlu menanggung kerugian atau kegagalan itu. Temenggung hampir sama di setiap negeri kecuali namanya sahaja yang berbeza. Adat ini digelar dengan berbagai nama mengikut nama negeri seperti Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Johor, Undang-Undang Kedah dan Undang-Undang 99 Perak. Kumpulan adat Temenggung boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Undang-Undang tentang Perlembagaan, Jenayah dan Awam yang sebahagiannya besar berakar umbi dalam kalangan masyarakat Melayu. Yang keduanya ialah kumpulan undang-undang yang digunakan dalam pelayaran yang diamalkan di pelabuhan seperti Undang-Undang Laut. Namun begitu, hierarki politik Temenggung juga dapat dilihat seperti ini. Adat Temenggung dalam pemerintahan terbentuk dari atas ke bawah dengan puncak kekuasaan terletak pada pemerintah, di mana susunan pemerintahan bercorak autokratik dengan kuasa tertumpu kepada raja yang bersifat hampir mutlak. Baginda berhak melantik pembesar di peringkat negeri, jajahan, mukim dan kampung. Hal ini wujud unsur daulat dan derhaka, di mana kuasa raja dikaitkan dengan kesakitan. Oleh itu, perintah raja wajib dipatuhi dan siapa yang enggan boleh dijatuhi hukuman yang berat termasuk hukuman bunuh. Terdapat banyak pantang larang dalam hubungan antara rakyat dengan raja. Misalnya, warna kuning hanya dikhaskan sebagai warna diraja. Oleh itu, raja dilantik melalui istiadat pertabalan, di mana pewaris tahta kerajaan biasanya ialah puteri sulung permaisuri atau isteri raja yang berketurunan raja, di mana gelaran untuk pengganti raja berbeza antara negeri seperti Raja Muda, Tengku Mahkota, Tengku Besar atau yang di-Pertuan Muda. Di Perak, kita dapat dilihat seperti sistem pewarisan tahta yang berasaskan satu pusingan penggantian raja daripada tiga keluarga yang berbeza. Hal ini dilihat lagi apabila seorang raja mangkat, baginda diganti oleh raja muda, diikuti oleh raja bendahara dan raja dihilir. Apabila raja dilantik menjadi sultan, raja bendahara beralih sebagai raja muda. Raja dihilir menjadi raja bendahara dan putera sultan akan mengambil tempat sebagai raja dihilir.
Pembesar juga akan membantu Sultan dalam mentadbir negeri, di mana pembesar terdiri daripada orang besar berempat, orang besar berlapan, orang besar 16 dan orang besar 32. Hierarki kuasa ini digunakan di kebanyakan negeri seperti Melaka, Pahang dan Perak. Itu kita dapat lihat undang-undang jenayah yang dilakukan oleh adat Temenggong, di mana kekerasan dalam melaksanakan undang-undang dibenarkan kerana dianggap dapat menjadi amaran atau memberi pengajaran kepada orang lain. Sebagai contoh, hukuman bunuh ialah hukuman yang paling berat dijatuhkan terhadap kesalahan berat seperti membunuh, mencuri, menfitnah, tidak menurut perintah raja atau menderhaka. Sebahagian besar hukuman bunuh tidak dijatuhkan dengan sewenang-wenangnya, tetapi disesuaikan mengikut keadaan masyarakat setempat. Misalnya, hukuman kanun Melaka melonggarkan hukuman untuk kesalahan mencuri sedikit wang daripada dihukum bunuh kepada potong tangan atau kaki sahaja. Buktinya atau keterangan yang dikukuh diperlukan terhadap sesuatu kesalahan. Dalam aspek ekonomi, dalam pembahagian harta pula, adat Temenggong lebih menekankan kepada jurai keturunan sebelah bapa, di mana jika berlaku perceraian, cara pembahagian harta suami isteri dibuat mengikut hukum syarak. Harta yang diperoleh semasa perkahwinan dikenali sebagai harta sepencarian. Bagi isteri yang diceraikan, harta sepencarian dibahagi sama rata, dan jika isteri yang diceraikan itu tidak bekerja, dia berhak mendapat 1/3 bahagian sahaja. Sebagai contoh, bagi harta asal kepunyaan suami dan isteri, pembahagiannya mengikut hukum adat, iaitu dikembalikan kepada suami dan isteri yang berkenaan. Dalam aspek sosial pula, kekeluargaan dan perkahwinan, adat Temenggong amatlah membenarkan berkahwin dengan sesiapa sahaja asalkan tidak bercanggah dengan hukum syarak, sesuai dengan kehendak diri dan mendapat persetujuan daripada keluarga. Oleh itu, larangan berkahwin dibuat mengikut hukum syarak, iaitu dengan orang yang mempunyai pertalian darah, perempuan yang bersaudara, orang bukan Islam, saudara sesusuan dan sebagainya. Oleh itu, tidak ada sistem kekeluargaan yang bersifat kesukuan dan perkahwinan tidak disyaratkan di luar daripada suku sahaja. Sebagai contoh, lelaki dan perempuan diberi keutamaan yang sama. Lelaki menjadi ketua keluarga dan nasab keturunan dikira daripada sebelah bapa. Oleh itu, lelaki hanya dilebihkan kerana mematuhi hukum syarak. Undang-Undang Negeri Melayu iaitu Undang-Undang 99 Perak amatlah berbeza dengan undang-undang biasa kerana disusun dalam bentuk dialog dan tidak berasaskan kepada fakta dan fasal. Itu, bidang jenayah, Undang-Undang 99 Perak lebih memperlihatkan kepada adat tempatan daripada unsur Islam, di mana situasi ini boleh dilihat dalam soal pembunuhan sesama orang Islam mengikut pasal 23. Orang Islam yang membunuh orang Islam lain tidak boleh dijatuhi hukuman bunuh, sebaliknya dia dikatakan menjadi kafir. Hubungan ini tidak selaras dengan pengaruh hukum Islam yang mengatakan seseorang yang membunuh akan dihukum bunuh juga. Sebagai contoh, pembunuh akan dikenakan denda 4 tahil, 2 peha emas atau 2 dirham dan disedekahkan setahil sepeha emas. Hukuman ini dapat mengurangkan kes pembunuhan dalam kalangan masyarakat Islam dengan adanya denda yang dikenakan. Seterusnya, urusan kekeluargaan seperti perkahwinan, pembahagian harta dan penzinaan. Soal penzinaan, pasal 50 yang menyentuh tentang hal penzinaan. Mengikut undang-undang ini, jika kedua-dua penzina mengakuinya, mereka hanya diperintah bernikah dan membayar denda sepeha emas. Pernyataan ini jelas memperlihatkan hukuman dalam undang-undang ini lebih kepada adat tempatan daripada unsur Islam.
Selain itu juga, jika penghulu mendapati tiada kesalahan yang dilakukan, maka kesalahan itu boleh dibincangkan atau dimaafkan. Mengikut hukum Islam bagi kesalahan zina, seseorang yang tidak berkahwin dikenakan sebat 100 kali rotan. Melalui hukuman ini, kegiatan maksiat dan penzinaan dapat dibendung pada masa itu. Dalam soal perkahwinan pula, menurut Fasal 65, pasangan yang baru dinikahkan tidak dibenarkan bersama selama lebih kurang 40 hari di atas alasan untuk menjaga keimanan masing-masing. Tetapi mengikut Islam, selepas akad nikah dilangsungkan atau disahkan, jadi suami isteri tinggal bersama. Sebagai contoh, melalui perkahwinan, perbuatan khalwat dapat dibendung, maka suasana kehidupan yang harmoni dalam masyarakat Melayu abad ke-19 dapat diwujudkan. Akhir sekali, peraturan dan adat istiadat. Adat semasa menghadap, memilih dan melantik raja. Contoh, protokol semasa berada di dalam istana. Dalam menentukan soal pelantikan raja, beberapa fasal telah digubal. Salah satunya ialah fasal kedua yang menyatakan bahawa syarat bakal pengganti raja mestilah berbangsa Melayu, berdarah raja daripada keturunan pemerintahan Johor yang terdahulu, iaitu zuriat Sultan Abu Bakar, lelaki dan beragama Islam. Fasal ketiga pula, jika tiada keturunan daripada zuriat Sultan Abu Bakar yang boleh ditabalkan menjadi raja, maka seorang anak lelaki daripada zuriat Temenggung Ibrahim boleh ditabalkan menjadi pengganti raja. Fasal kelima di dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor menyerahkan beberapa perkara dalam mesyuarat kerajaan dan jemaah pangkuan negeri untuk membuat pertimbangan berasaskan beberapa syarat, iaitu seorang lelaki yang cukup umur dan sempurna akal, berasal daripada bangsa Melayu Johor dan rakyat kerajaan Johor, beragama Islam, diakui daripada darah yang merdeka, mempunyai pengetahuan, boleh membaca dan menulis bahasanya, memiliki budi pekerti, tabiat perangai dan tingkah laku yang baik dan terpuji.